Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Seorang hamba itu apabila mengesahkan Tuhannya dengan penuh ikhlas kepadanya, ada kalanya dialah yang mendapat faedahnya. Lalu dia termasuk ke dalam lingkungan takwinnya yang berupa kun fayakun. Dan ada kalanya diserahkan urusan takwin itu di tangannya sendiri. Maka dialah yang melakukan kun fayakun itu dengan keizinan yang diberikan Allah kepadanya. Ini pemberian yang tentu sekali buat kaum khawas dari makhluknya. Contohnya, semua orang yang memasuki syurga nanti akan berkata kepada apa sahaja dalam syurga itu, jadilah. Maka dia akan terjadi. Kun fayakun. Pokok bicara kita pada kun fayakun pada hari ini, bukan besok. Ibrahim AS memang selamanya berada di atas tumit tawakal kepada Allah Ta'ala dari sejak masa kecilnya sampailah ke masa tuanya. Jika manusia menjauhkan diri dari jiran tetangganya dan dari selain mereka, lalu tanggungan anak isterinya pula berat kerana keadaannya fakir dan hidupnya sempit, manakala harga barang-barang pun mahal, kemudian teman taulan pula menutupkan pintu di hadapan mukanya, ketika itu kamu akan ingat apa yang aku katakan kepada kamu. Kamu akan ingat dan menyesal, tetapi semua itu tidak berguna lagi. Dengarlah apa yang aku katakan. Dengarlah apa yang aku katakan ini, kerana sesungguhnya aku ini pengganti Nabi dan pengganti semua yang diutus oleh Allah Ta'ala, yakni para Nabi alaihissalatu wassalam. Tuhanku, aku mohon kemaafan dan keafiatan dalam pergantian ini. Maksudku dalam urusan yang aku sedang menanggungnya sekarang ini, Engkau telah mengambil balik semua para Nabi dan para Rasul kepadamu. Lalu Engkau dirikan aku di barisan pertama supaya aku menanggung kesusahan para makhlukmu. Aku mohon sekali lagi akan kemaafan dan keafiatan. Bentingnilah aku dari kejahatan syaitan manusia dan jin, dan dari bahaya sekalian makhluk. Amin. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah jelaskan bagaimana hidup kita perlu ada dalil, petunjuk. Dan dalil-dalil itu suatu yang membawa kita sampai kepada Allah Ta'ala. Dan bukan sekadar kita sampai kepada Allah yang merupakan destinasi utama, tetapi Allah SWT dalam sepanjang perjalanan itu memberikan kepada kita kemuliaan, memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir ketika mana dia memisalkan Nabi Allah Ibrahim dan yang dikurniakan mukjizat, maka Allah ubah sifat api yang membakar menjadi sejuk nyaman. Maka Ibrahim AS selamat sejahtera. Bahkan kata Nabi Allah Ibrahim AS, tempat yang paling seronok aku duduk dalam api, sepanjang dibakar dalam api, tempat paling seronok di atas dunia ini. Artinya kerana dia berada dalam kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan padanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang kalau benar dia mentauhidkan Allah, seorang bila benar ikhlasnya kepada Allah SWT, maka dia akan nampak faedah dia. Apa faedah dia? Faedahnya dia akan termasuk dalam lingkungan takwin, iaitu perkataan kun fayakun. Dan kadang-kala diserahkan kepadanya ucapan itu kun fayakun. Apa maksud yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir? Maksudnya ialah bila seorang itu benar tauhidnya pada Allah, akidahnya, benar keikhlasannya kepada Allah,
benar ketaatannya kepada Allah, maka Allah beri dia dalam dua keadaan. Yang pertama, Allah zahirkan di tangannya, Allah zahirkan dalam kehidupannya karamah, kemuliaan, karamat. Karamat itulah suatu yang disebut sebagai takwin, kerana dia berlaku dengan menyalahi adat kebiasaan. Ataupun Allah jadikan dia boleh memohon karamah. Sama ada dia berada dalam posisi dizahirkan karamat, dizahirkan, atau dalam keadaan dia boleh meminta karamat. Sama ada karamah itu berbentuk doa-doa yang mustajab, ataupun karamah itu berupa kejadian-kejadian yang tertentu yang akan menaikkan kemuliaannya, yang akan menaikkan kedudukannya untuk diterjemahkan di hadapan manusia bahawa ini pilihan Allah. Kalau sekiranya para Nabi dan Rasul dikurniakan mukjizat untuk menyatakan ini pilihan Allah, ini makhluk pilihan Allah, dan para Nabi dan Rasul kadang-kala mukjizat itu zahir tanpa mereka memintanya, kadang-kala mereka memintanya demi menjaga agama. Maka datang mukjizat dalam dua keadaan. Sama ada dalam keadaan yang tanpa diminta diberikan, atau dalam keadaan mereka memintanya, maka terjadi mukjizat. Dalam hal mukjizat kita faham, sebab banyak hadis-hadis menceritakan bagaimana mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Umpama bila mana Rasulullah hendak diracuni, maka kambing itu berbicara lalu berkata, sesungguhnya aku diletakkan racun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi daging ataupun kambing bakar yang diracuni. Ini Allah zahirkan karamah. Dan kadang-kadang Rasulullah menzahirkan karamah, menzahirkan mukjizat. Dalam satu peperangan, bila umat Islam kekurangan air, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air kepadaku, apa yang berbekas, apa yang masih ada. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mencelupkan jari baginda, kemudian Rasulullah mengangkatnya sambil berkata, halumma ilal wudu, datanglah ambil wudu. Maka para sahabat mengambil wudu daripada celah jari jemari Nabi SAW yang keluar air, terpancut air. Pada kedudukan pertama, ini kisah kambing yang diracuni, Allah tunjukkan. Pada kedudukan yang kedua, Rasulullah yang tunjukkan. Ini Rasulullah SAW menzahirkan karamah, menzahirkan mukjizatnya. Dan samalah dengan orang yang Allah pilih di kalangan hamba yang soleh. Artinya tentang mukjizat para Nabi alaihi wassalam, sama ada berada dalam keadaan yang kita sebut di sini, apa disebut oleh Syekh Abdul Qadir, itu dalam lingkungan takwinnya, ini Allah zahirkan mukjizat-mukjizat, atau dalam keadaan Allah serahkan urusan mukjizat itu di tangan mereka, maka di tangan mereka dizahirkan mukjizat. Persoalan yang sama yang akan berlaku kepada orang yang bertakwa pada Allah sungguh-sungguh, maka sama ada Allah membantu mereka dengan karamah atau ma'unah, atau Allah Ta'ala menjadikan mereka boleh melakukan apa yang mereka kehendaki. Diriwayatkan kisah Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Ibrahim bin Adham, di antara karamahnya, dia lalu dekat pokok oak. Pokok oak ni macam kita sebut macam pokok tepi pantai besar, bukan oak, oak, pokok besar yang dia ada buah dia macam tu, pokok oak di Eropah terkenal. Dia ada oak putih dan sebagainya. Orang Arab panggil syajarah balut. Dia lalu di depan, tangannya memegang sesuatu, tiba-tiba berada di tangannya ialah rutab, kurma. Dia boleh ambil kurma di atas pokok atau ambil kurma daripada bukan pokok kurma, kerana Allah menyerahkan urusan takwin kepada kun fayakun. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, di dalam syurga nanti, apa pun yang diminta oleh ahli syurga maka dia dapat.
Umpama dia seperti dia kata jadi, maka jadi. Kun fayakun, jadi. Dia kata nak kambing, itu siap. Nak itu, nak ini. Apa sahaja yang mereka nak, dia terjadi dengan sendiri mengikut permintaan ahli syurga. Kerana Allah menyerahkan takwin itu. Takwin artinya dia boleh kata kun fayakun, jadilah, jadilah. Allah izinkan. Bahkan ahli syurga itu bila dia berniat saja dah jadi, niat je. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, kita bukan bercakap hari esok, kita cakap hari ni. Kadang-kadang Allah tunjuk satu benda. Ada tak dalam keadaan tertentu kita terlintas nak sesuatu, maka benda tu datang dalam hidup kita. Terlintas rasa nak makan musangking, orang tu kat rumah. Hari ni rasa nak makan nasi lemak, orang pun ajak, jom makan nasi lemak. Hari ni kita rasa nak makan itu, nak makan ini, datang. Hari ni kita rasa macam nak dapat duit, datang duitnya. Terlintas, dapat projeknya. Baik, itu satu bentuk ma'unah Allah bagi. Tapi kita nak bicara yang lebih tinggi pada ma'unah, karamah. Kerana karamah ini zahir kerana yang pertama menunjukkan istiqamahnya seorang itu dalam ibadat pada Allah, berterusan. Yang kedua, menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Ta'ala. Tidak akan zahir karamah melainkan dalam dua keadaan ini. Pertama, orang-orang yang istiqamah dan ketaatan. Yang kedua, orang-orang yang ikhlas dalam ketaatan. Kalau kita dapati seorang tu ibadatnya tak istiqamah, maka zahir benda-benda yang aneh dan sebagainya, maka itu adalah istidraj. Tapi seorang yang istiqamah dalam agama dan memang keinginan jaga agama dan diikhlas, maka Allah zahirkan apa yang disebut sebagai karamah ini, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai lingkungan takwin. Dia nak apa, maka jadi benda itu, atau dia dalam keadaan dizahirkan perkara-perkara yang ajaib. Satu ketika, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, kisah Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Khalid Al-Walid seorang pejuang yang ikhlas, yang tidak pernah meninggalkan medan juang dan medan peperangan. Bahkan di tubuhnya tidak ada satu pun tempat yang selamat daripada kesan tikaman, sama ada panah, pedang atau tombak. Penuh di tubuhnya. Ketika mana orang fasik badannya dipenuhi oleh tatu-tatu, Khalid Al-Walid badannya dipenuhi oleh setiap luka dan parut perjuangan. Kesungguhannya berperang, keinginan untuk mati syahid. Sehingga dia sampai suatu bandar namanya Hira. Lalu Khalid Al-Walid mengepung bandar ini. Kepung, dan bandar ini ternyata kepungannya hisnun hasin atau hisnun mani'. Dia punya tembok dia kukuh, kuat. Dah lama kepung, tiba-tiba salah seorang pemimpin mereka keluar untuk mengenali tentera yang mengepung mereka, tentera Islam. Apa kemuliaan tentera ini? Lalu di tangannya ada satu racun. Racun ini dikenali sebagai sammusa'ah. Apa maksud sammusa'ah? Dia minum, mati. Dia tak ada minum tunggu 7 hari baru mati. Dia masa tu juga, ketika itu juga akan mati. Dia bisanya. Dia kerana tahap keracunan yang tinggi. Kerana setengah kalau seorang tu dia minum racun, mungkin dia tak mati terus. Dia mungkin lepas seminggu meninggal. Ada yang minum racun lepas 10 tahun baru meninggal. Mungkin. Bergantung pada kekuatan. Maka pemimpin negara Hirah ini, dia bawa racun, dipanggil Sammusa'ah, mati terus. Khalid kata, apa di tangan? Maka jawab pemimpin ini racun. Kami nak lihat apakah kamu ni orang baik atau kamu orang jahat. Kalau sekiranya kamu meminumnya tanpa mudarat, kami tahu kamu bawa kebaikan pada kami. Kalau sebaliknya, kami berlepas daripada kamu, biar mati terus. Senang. Lalu kata Khalid Al-Walid, sini, had, datang sini. Lalu beliau meminumnya sambil baca Bismillah dengan nama Allah. Dia meminumnya dan tak mati. Karamah. Lalu terkejut pemimpin ini, lalu mereka, dia balik bertemu dengan rakyatnya, bertemu dengan orang ramai. Kita tak boleh lawan. Yang datang ini yang minum racun tak mati, macam mana kita mampu lawan dia? Akhirnya mereka menyerah diri
dan sanggup membayar jizyah. Bayar jizyah, bayar kharaj, cukai tanah. Kisah ini menunjukkan karamah Khalid Al-Walid. Dia minum racun bukan tujuan nak tunjuk dia kuat, tapi menjaga agama. Dengan asbab dia minum racun, musuh tunduk, maka dia meminumnya. Maka ini yang disebut Allah zahirkan pada dirinya takwin. Sebagaimana Ibrahim AS tak terbakar di api. Maka ini kata Syekh Abdul Qadir, bila betul tauhidmu pada Allah, bila betul ikhlasmu pada Allah, kamu akan dapat faedah macam ni. Pasti akan dapat faedah macam ni. Diceritakan kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang berkhidmat dengan Rasulullah. Sahabat yang terakhir mati, meninggal dunia. Ini Anas bin Malik. Kerana keberkatan doa Nabi SAW. Kata anak muridnya Sabit Al-Bunani. Antara anak murid terkenal pada Anas bin Malik, Sabit, seorang tabi'in yang hebat yang mendampingi beliau. Satu ketika kata Sabit, aku mengiringi guruku Anas bin Malik dan kami sampai ke satu negeri. Kemarau melanda sudah lama sehingga kering tanah-tanahnya, pecah-pecah tanahnya. Lalu penduduk bertemu dengan Anas bin Malik dan berkata, boleh tak Tuhan menurunkan hujan? Doakan biar turun hujan. Lalu kata Anas bin Malik, boleh. Maka beliau pun berwuduk. Kemudian beliau pun bersolat 2 rakaat. Lalu kata Sabit, aku melihat awan-awan di atas langit mula bercantum. Aku lihat awan ni bergerak laju dan bercantum, maka turun hujan. Turun hujan. Allah berikan pada Anas bin Malik takwin itu. Orang nak hujan, ya aku turunkan hujan dengan izin Allah. Maka hujan itu turun. Lepas hujan turun dalam satu tempoh, maka dia pun berhenti. Anas bin Malik berkata pada keluarga, cuba cek hujan ni sampai mana hujan ni berlaku. Maka bila dia cek hujan, memang kawasan tu je, kawasan di mana kemarau. Kalaupun kena kawasan lain cuma sikit je. Untuk menunjukkan ini memang khusus doanya. Kalau sekiranya hujan kat lain, mungkin kat lain pun ada orang lain doa dan sebagainya. Ini khusus. Ini kisah takwin. Bagaimana Allah menzahirkan takwin. Dia boleh kata hujan, maka hujan dengan izin Allah. Diriwayatkan bagaimana kisah Silah bin Asyam, tabi'in yang masyhur, radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu peperangan, beliau Silah gugur syahid dalam perang. Supaya kita tahu, dalam Sufi bukan sekadar duduk masjid dan tasbih. Mereka juga pejuang, mereka juga syuhada. Cukup kita mengetahui kebangkitan menentang para penjajah dimulai oleh para Sufi. Supaya kita faham apa itu Sufi. Bukan Sufi ini saya katakan membiarkan negara dijajah, membiarkan orang menindas Islam. Itu bukan Sufi. Kerana Sufi punya gairah cemburu kepada Islam. Maksudnya jaga Islam. Apa pun yang boleh menyebabkan Islam jatuh, dia akan bangun untuk mengangkatnya kembali. Walau dengan darah, walau dengan segala tubuh badannya, dengan nyawanya. Silah berperang dalam satu peperangan di Kabul, di Afghanistan. Maka kata Jeneral Islam waktu itu, semua kena siap siaga, semua kena perhatikan bekalannya untuk kita bergerak. Ketika dalam keadaan demikian, bara kenderaan yang dinaiki oleh Silah bin Asyam radhiyallahu ta'ala hilang dengan barang-barangnya sekali. Ini kelengkapan perang, pedang dia semua ada di situ. Maka hilang. Terus Silah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allahumma inni uqsimu alaika an tarudda alayya baghlati wa thiqalaha. Dia pun angkat tangan, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, engkau kembalikan semula kaldaiku dan apa yang ada di atasnya. Maka dia tidak menunggu satu tempoh yang lama, melainkan kaldai itu duduk depannya bersama dengan segala kelengkapan perangnya. Baik, Allah berikan kepada dengan doa dia, dia boleh minta apa yang dia nak dan Allah mustajabkan segeranya. Ini di antara kelebihan orang-orang yang benar tauhidnya kepada Allah SWT. Diriwayatkan Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Muslim tabi'in yang sezaman dengan Nabi SAW, memeluk Islam tapi tak jumpa Rasulullah.
Abu Muslim yang disebut oleh Rasulullah di kalangan umatku, ada yang hati mereka seperti Nabi Ibrahim, yakni keyakinan yang bila mana dibakar tidak akan terbakar. Dan Abu Muslim dia melawan seorang Nabi palsu di Yaman bernama Aswadul Ansi, seorang penyihir dan mengaku Nabi. Dan bila mana dia menangkap Abu Muslim Khawlani supaya menyaksikan kerasulannya, kenabiannya, maka kata Abu Muslim, aku tak dengar. Bila dia kata, apakah kamu menyaksikan Nabi Muhammad Allah itu sebagai Tuhan? Dia kata, ya. Atasyhadu alla ilaha illallah, apakah kamu menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata, ya. Apakah kamu menyaksikan Muhammad itu pesuruh Allah? Dia kata, ya. Apakah kamu menyaksikan aku juga pesuruh Allah? Apa? Tak dengar. Lalu Aswadul Ansi ulang lagi, apakah kamu menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata, ya. Apakah kamu menyaksikan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah? Dia kata, ya. Dan apakah kamu menyaksikan aku Rasulullah? Apa? Tak dengar. Demikian diulang untuk menyakitkan hati Aswadul Ansi. Maka dia marah, keluarkan satu qara, undang-undang membakarnya. Lalu salah seorang menteri kata kepada Nabi palsu, jangan bakar. Kalau kita bakar dia tak terbakar, habis kita. Kan Allah zahirkan kebenaran padanya. Kerana dia ni bukan calon-calon orang. Ni kalau kita bakar dia tak terbakar, habis kita. Akhirnya Aswadul Ansi mengusirnya keluar daripada Yaman. Bila keluar daripada Yaman menuju ke Madinatul Munawwarah, dan disambut oleh Umar Al-Khattab, dipeluk oleh Umar Al-Khattab, saya berkata segala puji bagi Allah yang menjadikan di kalangan umat ini ada yang hatinya seperti Ibrahim. Ada kalangan hadis yang menyatakan bahawa beliau juga dibakar tapi tak lut. Karamah. Ini Abu Muslim Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu, bila satu ketika ada seorang perempuan memfitnah isterinya. Fitnah sini kata macam-macam. Lalu Abu Muslim radhiyallahu ta'ala anhu dia pun doa. Doa biar perempuan yang memfitnahnya ini buta. Maka seketika dia berdoa, maka wanita ini pun buta. Lalu wanita ini datang kepada Abu Muslim Al-Khawlani sambil berkata, ya Aba Muslim, inni qad kuntu fa'altu wa fa'altu fala a'udu limithliha. Wahai Abu Muslim, aku ngaku akulah yang fitnah isterimu. Aku buat itu, aku buat ini, dan aku berjanji di hadapanmu aku tak akan buat lagi. Lalu kata Abu Muslim, Allahumma in kanat sadiqatan fardud 'alaiha basaraha. Ya Allah, kalau dia cakap betul, pulihkan matanya, maka dia kembali melihat. Ini panggil takwin. Kalau nak seorang tu buta, dia buta. Nak seorang tu celak, dia celak. Kerana Allah jadikan pada lidahnya takwin. Kun fayakun. Jadi, maka jadi. Tapi ia berkait dengan dua syarat tadi. Yang pertama, yang istiqamah dalam agama. Yang kedua, yang ikhlas, benar-benar ikhlas. Dan mereka melakukannya bukan untuk mereka, tapi kerana Allah. Untuk menjaga agama Allah SWT. Bahkan diceritakan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Bila kanak-kanak datang mengadu kepada Abu Muslim Khawlani, kata, Tuan Guru, kita orang nak tangkap Zabiyun, atau kita panggil Zabiyun ni macam pelanduk padang pasir, atau macam kancil. Kami nak tangkap ni budak-budak nak main, nak tangkap, tapi dia ni liar. Boleh tak doa pada Allah biar dia tak bergerak, biar duduk, kami boleh tangkap. Lalu kata Abu Muslim Al-Khawlani, boleh. Maka beliau mendoakannya sehingga kanak-kanak boleh menangkap dengan tangan mereka, tak lari ke mana. Ghaza ataupun kita sebut Zabiyun, pelanduk padang pasir tadi. Maka demikian Allah berikan kepadanya. Diriwayatkan seorang tabi'in yang mulia, Amir bin Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Amir bin Qais, bila dia ni antara ulama yang mengajar dan mendidik, dan dia akan, kerajaan akan bayar dia sejumlah wang upah, sagu hati, hadiah, yang kita pernah sebut di kalangan para ulama bagaimana mereka mengajar. Yang pertama, memberi hadiah kepada ulama-ulama yang mengajar ila zaman Umar Al-Khattab, demi untuk menyebarkan Islam.
Kerana golongan pendakwah ini mereka sepenuh masa berdakwah. Dan mereka punya tanggungan isteri dan anak-anak. Kalau mereka mencari nafkah, maka tergendala dakwah. Kalau mereka sepenuhnya, tergendala urusan nafkah. Seperti mereka berada dua pilihan. Dakwah dengan nafkah. Kedua-duanya wajib. Menafkahi wajib. Menafkahi anak-anak wajib. Dan ini termasuk dalam makna jihad. Menafkahi isteri itu wajib. Bahkan Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man yakutuhu. Cukup seorang itu berdosa bila mengabaikan nafkah isterinya dan anak-anaknya. Maka wajib. Menyampaikan dakwah juga wajib, kalau mereka berkeahlian. Lalu Umar Khattab menawarkan pemberian kepada para pendakwah supaya Islam tersebar dengan cepat, luas. Ulama ada 3 pandangan waktu itu. Yang pertama, tidak mau menerimanya. Yang kedua, menerima separuh je, tak nak banyak separuh. Yang ketiga, menerima sepenuhnya. Menerima sepenuh. Dan di antara yang menerimanya adalah seorang tabi'in bernama Amir bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia beri setiap setahun 60 dinar, lebih kurang. Maka beliau mengambilnya, pergi ambil. Isteri kat rumah, anak kamu tunggu, ayah boleh gaji. Maka dia letak pada kain serban itu. Dalam perjalanan, siapa pun minta dia bagi. Siapa minta bagi. Dan bila mana sampai kat rumah, maka dia pun beri pada isterinya. Maka isterinya pun bilang berapa, biasa 60 dinar. Dan dia seperti mana dia dapat, tanpa kurang sedikit. Dia dapat, yang saya sebut 60 dinar. Sepanjang perjalanan dia sedekah, siapa pun minta. Dan bila balik ke rumah, dia letakkan apa yang dia dapat. Sebab yang nak kira isteri dia. Sebab perempuan memang pandai kira duit. Perempuan dia pandai kira duit, itu dia expert. Kalau nampak dia tak ada kerja termenung, bagi dia duit, suruh dia kira. InsyaAllah boleh. Dia kira dengan semangatnya. Maka ambil duit kira. Maka ahli keluarganya pun kira. Ayah dapat banyak ni. Sebagaimana dia dapat, tak kurang walau 1 sen. Demikian Allah berikan kepadanya kemuliaan tadi. Sehingga ada seorang ulama, bila dapat pemberian tadi, dia akan ambil dan dia letak bawah bantal dia. Zaman dia letak bawah bantal. Dan setiap orang meminta, maka dia akan bagi. Tetapi apa yang berada di bawah bantal tak kurang walau sedikit. Maka salah seorang ulama lain yang sama macam dia mengajar, nak buat benda yang sama, dia pun buat tak bawah bantal. Siapa nak dia bagi. Tapi bila dia tengok, tak ada duit tu, habis. Maka dia bertanya dengan ulama yang duit dia tak habis, walau mereka dapat jumlah sama. Lalu kata dia, kenapa awak buat tak habis, saya buat habis? Lalu kata dia, kerana aku yakin pada Allah. Kamu tak yakin. Kamu mengharapkan duit itu tak habis, aku mengharapkan Allah. Itulah beza aku dengan kamu. Menjadikan keyakinan. Itu yang kita sebut. Yang bila seorang itu benar, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, benar dan mengesahkan Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan, Allah bagi rezeki. Dan bila mana ikhlasnya kepada Allah, waktu itu dia dapat faedah ini. Dengan bahasa mudah, faedah karamah. Tapi Syekh Abdul Qadir guna bahasa yang lebih detail dengan kata, dia panggil lingkungan takwin, kun fayakun. Allah beri, Allah kata jadi, maka jadi. Wa imma dia mendapat karamah tanpa diminta, wa imma dia memintanya. Dan dua keadaan dia boleh. Allah berikan kepadanya. Diriwayatkan bagaimana kisah Mutarrif radhiyallahu ta'ala anhu. Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir. Beliau bila mana masuk ke rumahnya, maka seluruh perkakas rumahnya akan bertasbih kepada Allah. Dia kalau masuk rumah, periuk belanga bertasbih, untuk menjadikan dia sentiasa ingat Allah. Di sana ada satu hadis yang sahih, bila Rasulullah SAW duduk bersama Abu Bakar, Uthman, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah SAW memegang segenggam batu. Tiba-tiba batu itu bertasbih di tangan Nabi SAW. Bertasbih, subhanallah, subhanallah. Kemudian Rasulullah beri batu tadi
pada tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Bakar memegangnya, maka dia bertasbih subhanallah. Kemudian diberikan pada tangan Umar Khattab, maka ia bertasbih. Kemudian diberikan di tangan Uthman bin Affan, maka dia bertasbih. Lalu kata rawi hadis ini, kemudian letak kat tangan aku, tu dia senyap tak tasbih, untuk tunjukkan kemuliaan mereka. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sebut tadi, kalau mereka di kalangan para nabi, para rasul, maka Allah tunjuk ini kemuliaannya dengan diberikan mukjizat. Manakala di kalangan para ulama, di kalangan orang soleh, maka Allah tunjukkan kemuliaan mereka dengan karamah. Tetapi karamah yang paling agung yang selalu kita sebut ialah istiqamah dia dalam ketaatan. Itu sebenarnya karamah. Diriwayatkan seorang pakar Quran bernama Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa' rahimahullah. Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa' orang yang istiqamah baca Quran. Baca je Quran. Dan waktu mana beliau meninggal dunia, lepas orang mandikan dia, orang nampak di antara lehernya dengan dadanya seperti helaian Al-Quran bercahaya. Maka orang mengetahui itu dah kesan kebaikan dia. Allah tunjuk. Nampak seperti warakah Quran, warakah mushaf, seperti helaian mushaf di antara leher dia sini sampai dada dia. Dia macam benda tu ada dalam diri dia. Demikian Allah tunjuk kemuliaan. Kerana Allah SWT bila redha seseorang, Allah SWT bila sayang seorang, maka Allah akan tunjukkan kesan-kesan redha-Nya, kesan-kesan sayangnya. Tuan-tuan, kalau hujan ditunjukkan tanda-tanda hujan. Kita kalau nak bah ditunjukkan tanda-tanda bah. Bahkan kalau nak gempa bumi ada tanda-tanda gempa bumi. Bahkan gunung berapi nak meletup akan tanda-tanda gunung berapi nak meletup. Bahkan bila nak kiamat pun ada tanda-tanda nak kiamat. Walau itu semua adalah alam yang akan binasa. Tetapi Allah berikan pada manusia lebih pada itu. Bila Allah Ta'ala sayang, maka Allah tunjukkan tanda-tanda sayang. Di antara tanda-tanda sayang Allah yang pertama, Allah jadikan orang itu istiqamah dalam ibadah. Memang dia akan istiqamah. Yang kedua, di antara tanda-tanda Allah jadikan dia sayang, dia menyayangi orang Islam. Allah sayang dia, dia sayang orang Islam. Maksudnya kurang permusuhannya, tidak bermusuh melainkan kerana Allah. Dia tak mungkin bermusuh melainkan kerana Allah. Asalnya dia menyayangi. Sebab disebut dalam hadis al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu. Orang beriman itu ialah yang suka kedamaian, suka benda-benda yang penyatuan, dan dia mudah disatukan. Jadi kalau dia ajak bersatu, dengan mudah bersatu. Dia ajak berbaik, dengan mudah kita berbaik. Kita tak adalah bila orang ajak baik, tak nak baik, saya tak nak baik dengan awak sampai kiamat. Tidak. Dia ajak berbaik, dia akan berbaik. Bukan dia sendiri cuba untuk berbaik dengan sesiapa. Maka ini kalau tanda Allah Ta'ala sayang seorang, dijadikan dia istiqamah dalam agama, dalam petunjuk, dan dijadikan dia menyayangi orang Islam. Nampak? Dan yang ketiga, dijadikan dia orang paling taat pada ibu bapanya. Kenapa? Kerana redha Allah pada dua ibu bapa. Redha Allah fi ridhal walidain. Redha Allah pada redha mak ayah. Kalau kita nampak seorang itu bagus ibadat, sayang orang Islam, tapi derhaka pada mak ayah, tak ada apa dia. Tidak ada faedah solatnya, tidak ada faedah ibadatnya. Semuanya tergantung sampailah mak ayah dia redha. Sebab itu orang yang ada mak ayah, sebagaimana kata Abu Hurairah, sebagaimana kata Abdullah bin Umar, dia ada dua pintu syurga. Maka pelakukan elok-elok pintu syurganya. Mak kita satu pintu, ayah kita satu pintu. Ini pintu syurga kita. Nak masuk ke tak nak masuk? Melalui keduanya. Sebab itu kita jumpa, kita baca kisah-kisah orang-orang saleh, semua mereka ini amat berbakti pada mak ayah dia. Bahkan Imam Muhammad Ibn Sirin, bila bercakap dengan mak dia, bercakap macam orang sakit. Slow je. Dia tak ada jerit dari apa, mak, tak ada. Tak ada jerit di luar pagar, mak nak makan apa, mak. Tak. Dia pergi dekat. Kalau kita hari ni pergi dekat, mak nak makan apa. Dia takkan jerit. Dia takkan angkat suara dia, walaupun bukan suara derhaka. Kan kita kan kadang-kadang cakap mak ayah kuat-kuat. Bukan derhaka, tapi cakap kuat sebab dia jauh. Ayah nak makan apa? Ayah kita kata, beli mi goreng satu. Jerit. Tarik, jangan lupa. Kita pun sama, ayah kan kecil manis. Jangan tarik. Tukar 5 suam, kosong, tak ada gula.
Ayah dia pun sama balik. Jangan, aku pun dah tak berapa hari nak mati dah. Beli juga teh tarik tu. Contohlah. Tak ada derhaka, dia duduk jerit macam tu. Dengan bini pun sama. Isteri kita jerit, bang nak makan apa? Dari dapur dia jerit. Sampai dapur jiran sebelah tengah. Kita pun kata hari ni nak makan asam pedas, kita jerit. Bini kata nak asam pedas apa? Ni, bang tak cukup. Suami dia sound lagi, aku belilah. Dia tak gaduh tapi suka cakap kuat. Badui cakap kuat. Kalau kita lihat para ulama, antara perkara mereka jaga, macam saya katakan kisah Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak bercakap dengan ibu dan ayahnya melainkan seperti suara orang sakit. Dia pergi dekat cakap, mak nak apa? Ayah nak apa? Bisik je. Kita bayangkan kalau ibu ayah dicakap macam itu. Kita tak kata orang yang cakap kuat mak ayah itu derhaka, bukan. Tak. Kadang-kadang memang budaya dia yang cakap kuat. Cakap mak ayah kuat. Ayah dia pun suka sebab itu cara latihan suara katanya. Ayah dia pun suka jerit-jerit. Ayah askar dulu. Anak pun sama, askar. Memang main jerit je. Jadi tidaklah kita kata derhaka, tidak. Tapi kita bercakap bila kita ada mak ayah, kita akan tunjuk adab paling cantik sekali. Dan itu tanda agama kita. Makin tinggi adab kita dengan mak ayah, berarti makin faham kita pada agama. Makin faham kedudukan dia, mak ayah di sisi Allah. Yang saya katakan mereka ni pintu syurga kita. Kalau orang cakap mak ayah dalam bahasa digunakan tak sopan, menunjukkan wajah-wajah bosan, tak mesra, maka dia bermasalah walau bagus agama dia. Mak ayah kita indikator prestasi kita di sisi Allah SWT. Bila mana Allah Ta'ala sayang seseorang, maka Allah jadikan dia cinta pada ilmu. Itu tanda dia. Dia mesti cinta pada ilmu. Kalau tidak, apa panduan dia dalam hidup? Kalau tidak kerana ilmu, dia sanggup bermusafir beratus kilometer, 1000 kilometer untuk bertemu para ulama. Sebab ilmu adalah pertahanan dirinya, petunjuk jalannya, cahaya kehidupannya. Bukan ilmu itu adalah tanda redha Allah atau tidak padanya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kebaikan padanya, dia beri faham agama. Tidak mungkin faham agama kalau kita tak belajar. Nabi SAW menyebut, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu mesti kena belajar. Mesti kena belajar. Dan fiqh itu mesti kena faham. Maka tanda orang-orang yang Allah tunjukkan kasih sayang, ni memang kelompok golongan Allah sayang dia. Jadikan dia istiqamah dalam agama. Jadikan dia cinta orang Islam. Jadikan dia taat kepada kedua ibu bapa. Dijadikan dia cinta pada ilmu. Dan yang kelima kata ulama, dijadikan dia suka berkhidmat kepada orang soleh. Dia suka khidmat kepada orang-orang soleh. Kita baca kisah, mana-mana orang-orang alim, mana-mana para ulama, mana-mana orang yang diberi karamah, mereka dahulu berkhidmat dengan guru-guru mereka. Kita baca kisah Sabi' al-Bunani yang berkhidmat pada Anas bin Malik. Maka Allah berikan kemuliaan waktu mana dia mati, dia doa pada Allah sebelum dia mati. Dan anak perempuannya mendengar doanya, ya Allah, kalau ada orang yang engkau izinkan solat dalam kubur, biarlah aku. Akhirnya sewaktu orang mengkebumikan dia, tiba-tiba papan ataupun batu yang tutup, yang kita kan akan buat lahat ataupun kita buat syak. Dua kaedah dalam kebumikan jenazah. Lepas kita gali lubang, memang kita gali tepi, kita panggil lahat. Atau kita gali tengah, buat lubang kecil lagi tengah, letak mayat jenazah, kemudian kita tutup dengan kayu supaya dia tak kena direct dengan tanah dan pasir. Bukan kita macam kita tanam kucing, letak pasir-pasir semua yang menindih dia. Mayat tidak boleh begitu. Wa'imah dipakaikan peti atau kita panggil keranda, wa'imah digalikan lahat ataupun syak, lalu ditutup seperti tanah bila dikambus. Yang ini mempertahankan jenazah mayat jangan dikena dan yang terkena pasir. Maka ketika mana mereka menyusun batu labinah untuk tutup, tiba terjatuh satu. Lalu mereka tengok dari lubang tu dalam dan melihat Sabi' al-Bunani sedang solat. Maka cepat-cepat tutup. Lalu mereka pun bawa cerita ini pun tanaqulat, di viral.
Lalu mereka bertemu dengan anak perempuannya. Lalu anak perempuannya berkata, ayahku pernah berdoa, kalau ada orang yang diizinkan solat dalam kubur, biarlah aku. Maka Allah muliakan doanya. Tapi siapa Sabit Al-Bunani? Orang yang berkhidmat kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan semua kita tengok orang alim, orang soleh, dia ada sejarah khidmat kepada orang-orang soleh yang lain, orang alim yang lain, sehingga dia mengambil tempat itu. Kemudian itu, seumpama kita baca kisah Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang berkhidmat kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Puluhan tahun, artinya sepanjang Imam Syafi'i berada di Mesir, sekitar tahun 197, sekitar tahun 204. Jadi sekira-kira lebih kurang 7 tahun. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala meninggal pada tahun 204 Hijriah. Antara khadam dia ialah Ar-Rabi'. Ar-Rabi' bukan sekadar khadam, bukan pencatat ilmu dia. Mana Imam Syafi'i pergi, dia akan ikut dan dia akan pegang duit. Imam Syafi'i akan kata kepadanya, bayar. Imam Syafi'i akan kata padanya, apakah duit masih ada? Bayar. Begitu dia mengikuti Imam Syafi'i, sehingga bila dekat dengan kematian, kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua orang yang nak ilmu aku akan datang melalui kamu. Semua. Siapa pun nak ilmu aku, dia akan datang melalui kamu. Maka wafat Imam Syafi'i, dan firasat Imam Syafi'i itu benar. Maka semua orang nak ilmu Imam Syafi'i datang jumpa dia, sebab dia menyimpan catatan. Maka semua orang mencatat daripada dia. Sebab itu kalau kita baca kitab Imam Syafi'i, dia akan kata qala Rabi', berkata Rabi'. Baru disebut berkata Imam Syafi'i. Namanya disandarkan untuk menunjukkan kemuliaan khidmat. Jadi kalau Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mendapat jariah ilmunya, demikian khadamnya mendapat jariah ilmunya, sebab dia nguruskannya. Maka tanda bila Allah Ta'ala sayang, dijadikan dia berkhidmat. Dan tanda seorang bila mana disayang, Allah Ta'ala akan menjadikan dia sentiasa menyebut nama Allah, zikir sentiasa. Dia tak lupa. Bukan dia sentiasa, macam kita sebut kisah seorang ulama tadi, iaitu Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir. Hatta bila dia masuk rumah, kita kan tuan-tuan bila biasa masuk rumah, kita cerita hal rumah. Duduk masjid zikir, dalam perjalanan mungkin zikir, balik rumah kira-kira terus tidur. Kalau orang kampung saya panggil terus jeretuh. Terus tidur, senyap. Sebab kita rasa rumah ni tempat rehat. Bukan sekadar rehat dari kerja, rehat dari ibadat. Sebab tu kita nak melengkar macam ular sawa je kat rumah, atau macam lembu kenyang je. Nampak kita aktif balik, keluar rumah, baru nampak kita ada kerja, ada aktiviti. Kalau kat rumah macam tak ada, baju pun dah ditanggalkan, semua ditanggalkan, baik kita, baik rumah kita. Rumah tempat kita tak kerja. Tapi tidak para ulama. Bahkan Nabi SAW juga ingatkan kita. Rasulullah sebut, la tattakhidhuha kubura, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Maksudnya tak ada aktiviti ibadat, macam kubur lah. Walau ia beri manfaat. Sehingga Nabi SAW menyatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan sebahagian solat kamu di rumah kamu, jangan jadikan dia kubur. Oleh sebab itu Rasulullah qiyam mulai di rumahnya, bukan di masjid, kerana tak nak jadi rumah tu kubur. Biar rumah kita juga tempat untuk kita ibadat, bukan tempat untuk kita jas mengemai anak-anak dengan isteri, lepas tu tengok TV, lepas tu bergolek-golek atas kursi, lepas tu keluar, baru kembali pakai jubah ni, pakai kopiah, semayang. Kat rumah tak ada solat, kat rumah tak ada ngaji Quran. Jangan. Rumah kita perlu juga menjadi sebahagian. Ya betul, itu fitrah orang duduk rehat kat rumah, orang tak fikir apa-apa. Tapi Rasulullah ajar kita, sebahagian buatlah sikit solat sunat. Buat solat duha kat rumah 2 rakaat, okey, cukup. Jadi ada fungsi jugalah baca Quran sikit kat rumah. Seorang ulama namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau pegang fatwa dan beri fatwa. Bila beliau menyatakan solat di rumah, solat sunat lebih afdal daripada solat di Masjidil Haram, even dekat Masjid Nabawi. Ketika mana beliau berada di Mekah, rumah dekat Mekah, maka beliau keluar subuh selepas solat qabliyah ni di rumah. Dia tak akan keluar. Lepas dia solat qabliyah kat rumah, baru dia pergi ke Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab solat sunat di rumah lebih afdal.
Kerana beliau berdalilkan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Masjid Nabawi berapa pahala dia? Masjid Haram 100,000. Masjid Nabawi 1,000. Masjid Aqsa 500. Tetapi kenapa Nabi SAW tetap solat di rumah dia? Nabi solat fardu di Masjid Nabawi, tapi solat sunat kat rumah. Kenapa? Bukankah Nabi SAW tidak akan buat mereka yang afdal, yang mulia? Yang mulia. Menunjukkan rumah, kalau solat sunat kat rumah lebih baik. Dia lebih menutup, lebih menjaga dari sudut riak dan sebagainya. Sebab itu seorang ulama berpegang demikian. Ya, kita tak nafikan ini satu hadza mawdu' azim. Ini satu tajuk besar, ini satu perbahasan yang panjang. Munaqashah tawilah. Ada tetap berpandangan tak kira kalau Masjid Haram Madinah lain, lebih afdal berbanding rumah. Ada yang kata sekian. Masing-masing ada hujah. Tapi kita berpegang pada asas Nabi SAW menyuruh kita menjadikan sebahagian solat sunat kat rumah. Hatta para sahabat, mereka juga sebahagian solat sunatnya di rumah. So, rumah kita juga berfungsi sebagai tempat ibadat. Rumah kita juga berfungsi sebagai tempat untuk kita cari hidayah. Bukan kat rumah je cari hiburan. Kat rumah je tempat untuk kita tidur senyap. Kat rumah je tempat untuk kita makan sampai kenyang. Bukan begitu. Ada ruang-ruang ibadat, ada ruang-ruang ketaatan. Tapi memang kebiasaannya dibuat di rumah Allah, di masjid. Tapi sebahagiannya. Baik, tanda bila mana Allah SWT sayang, bahawa dia tidak akan melakukan kesalahan melainkan dia segera bertaubat. Orang yang tanda sampai untuk martabat ikhlas ini, martabat mendapat takwin dan karamah ini, dia tidak buat dosa melainkan dia segera taubat. Supaya kita tahu semua orang tidak maksum, melainkan Nabi SAW, melainkan para Nabi SAW. Kita macam mana pun, kadang-kala, kata ulama, kadang-kala Allah jadikan kita melakukan maksiat supaya kita merendah diri. Kan kadang-kadang bila kita dah buat baik banyak, kita rasa hebat. Kita macam tak pernah miss subuh ni, rasa macam nak jadi wali ni. Tiba tak terkejut sekali subuh, supaya kita merendah diri. Kerana kita tak boleh pandang ibadat kita banyak. Tak boleh pandang ibadat kita sempurna. Tak boleh pandang ibadat kita hebat. Bukan kita pandang ibadat kita kerana taufik Allah. Kita pandang ibadat kita ada kekurangan. Allah, saya memanglah rajin ke Mekah, tapi saya bimbang tak sempurna. Saya alhamdulillah rajin, tapi takut apa yang saya buat ini Tuhan tak terima. Saya takut. Nah, maka itu tanda orang tu tidak melihat amalan dia. Kita tidak boleh melihat amalan kita dengan rasa banyak. Tidak juga boleh melihat amalan kita dengan rasa selamat. Tidak boleh juga melihat amalan kita dengan rasa ia sempurna. Tidak boleh juga melihat amalan kita dengan rasa dia hebat. Tak ada orang macam aku buat, orang aku je buat. Tak boleh. Tapi kita memandang semua yang kita buat dalam ketaatan itu kurnia Allah, pertolongan Allah. Dan masa yang sama kita tahu ada kekurangan. Saya ada kekurangan dalam ibadat, tak sempurna. Tak sempurna dalam syukur saya. Sentiasa kita melihat diri kita cuai. Maka kadang-kadang macam kita sebutkan tadi, bila seorang dah teruja dengan ibadatnya, kerana Allah sayang dia, Allah jadikan dia terpangkat dengan dosa, supaya dia bertaubat kembali dan merendahkan diri. Macam saya katakan, kadang-kadang kita ni Masya Allah, subuh senang bangun, tak tanjang pun bangun. Saya ni je ni boleh bau subuh, belum subuh dah bau. Hanya tahulah waktu subuh boleh bangun. Sehingga satu hari Allah jadikan kita tak bangun. Tengok-tengok pukul 8 pagi, Allah, macam mana boleh tidur. Padahal semalam tidur awal 10 malam. Bangun-bangun 8 pagi, nyenyak nak tidur. Dari situ kita rasa dosa apa aku buat ni. Tak pernah kita. Kena pula tak terkejut tidur masa duduk Mekah. Allah teruk ni. Biasa kat Mekah ni jarang orang tak terkejut tidur. Orang kan insya-Allah solat. Tiba dia boleh tidur kat Mekah. Bangun pukul 8 pagi. Ya Allah, subuh kat mana? Dia boleh qada kat Mekah subuh. Dia rasa, Allah, kenapa jadi macam ni? Dia rendah diri balik. Supaya dia tahu kekuatan ibadat datang dari Allah, bukan dari dia. Sama juga bila kita ngaji Quran. Ingatan kuat. Ada hari Allah jadikan kita tak ingat ayat tu. Lupa. Supaya kita kembali melihat ingatan yang kita ada hari ini Allah bagi.
Sampai masanya kalau Allah nak jadikan ingatan ni lemah, dia akan lemah. Akhirnya kita nampak ni ayat kursi ni biasa baca tiap-tiap hari. Dia boleh hari tu tak ingat. Tak ingat. Waktu tu pula baca depan orang. Pakai mikrofon pula tu. Allah. Kalau tak pakai mikrofon boleh buat kumat kambing mulung. Macam ingat. Mikrofon. Kita pula jadi leader. Boleh tak ingat ayat kursi. Dia masuk ayat lain, masuk lorong lain. Macam mana boleh terbabah macam tu? Supaya kita merendah diri. Supaya kita tahu bahawa apa pun kemuliaan hari ini bukan kita, dari Allah. Sebab itu gelincir-gelincir itu berlaku. Nama orang yang Allah sayang, dia tak akan gelincir lama. Gelincirnya untuk dia bertaubat atas salah dia, atas dosa dia. Maka ini tanda Allah sayang. Bila Allah sayang, dia jadikan dia istiqamah. Bila Allah sayang, dijadikan dia cinta pada orang beriman. Bila mana Allah jadikan dia sayang, maka dia akan cinta, jaga hak ibu bapanya. Bila Allah jadikan sayang, maka dia jadikan cintanya pada ilmu. Bila seorang tu Allah Ta'ala sayang, untuk zahirkan karamah ini, Allah jadikan bila mana dia buat ibadat, dia buat salah, dia paling cepat bertaubat. Paling cepat. Dia tak tunggu taubat minggu depan, tahun depan, tak ada. Sekarang. Bahkan dia tak tinggalkan tempat dia buat jahat, melainkan dengan taubat. Kalau tempat tu dia buat, tempat tu dia takkan tinggalkan, melainkan dia bertaubat. Sebab itu Nabi SAW ajar kita duduk sembang dalam majlis. Jangan bangun melainkan kita buat zikir kafar. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Kenapa? Kalau dalam majlis tadi ada benda-benda yang mungkar, maka Allah ampunkan kita. Sebab itu dulu tuan-tuan kita sentiasa dididik dalam majlis. Kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Surah As, tasbih kafarah. Ada pun surah As untuk ingatkan kita pada waktu. Penting. Ada pun tasbih kafarah. Kan dalam kita berkumpul, dalam kita bersembang, takkan tak ada dosa. Kadang tersentuh orang tu, tersentuh orang ni, terfitnah orang tu, terfitnah orang ni. Maka ada kafaratul majlis. Ada kafaratul majlis. Yang pertama zikir ini. Yang kedua ialah selawat pada Nabi SAW. Sebab Rasulullah menyebut majlis yang tak ada selawat, maka dia ciratun. Dia jadi macam cacat. Dan yang ketiga ialah menyebut nama Allah dengan apa sebutan sekalipun. Astaghfirullah ke dan sebagainya. Sebutan nama Allah. Ada zikir kafarah, itu zikir khas. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini zikir khas, nama zikir kafarah. Atau disebut kafaratul majlis. Yang kedua yang jadi kafarah ialah selawat. Setiap kali kita berselawat, maka tempat itu majlis kita diberkati. Yang ketiga ialah dengan menyebut nama Allah, apa pun. Sebab majlis yang tak disebut nama Allah, dia akan menjadi majlis syaitan, menguasainya. Allah berfirman, istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah. Mereka telah dikuasai oleh syaitan lalu lupa menyebut nama Allah. Dan bila Yusha' bin Nun kata, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, tidaklah jadikan aku lupa melainkan syaitan untuk aku mengingatinya. Kerana kerja syaitan, dia akan jadikan kita lupa. Lupa apa? Lupa Allah. Tuan-tuan, kita kalau nyanyuk biasa tak apa. Tak ingat kunci kereta tak mana, tak ingat duit itu hilang kat mana, tak ingat dah buat ke belum, itu tak apa. Yang jenis tak ingat benda teruk, tak ingat Allah, tu teruk sekali. Itulah kerja syaitan. Syaitan akan jadikan kita tak ingat Allah. Itu bila jauh sikit dari rumah Allah, jauh sikit pada tok-tok guru kita, jauh sikit pada kawan-kawan soleh kita, mula dia lupa Allah. Dia mula duk hora-hori macam gitu, sampai lupa nama Allah. Solatnya mula lambat, lupa nama Allah. Qurannya mula tak baca, mula nampak macam terbebas daripada ikatan hukum halal haram, dosa pahala. Lupa Allah sedang memerhatikan. Tapi lupa paling bahaya ialah bila mana kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa Allah ni teruk. Ini makam tertinggi. Dan makam orang soleh pula, lupa paling bahaya ialah lupa mati. Bahaya. Kita ada makam paling tinggi ialah lupa Allah. Kerana orang-orang yang dekat dengan Allah sentiasa ingat Allah. Manakala orang bawah sikit pada dia, orang soleh, lupa mati. Sebutnya mati tak ingat. Dia ni orang yang kerugian. Tak ingat mati, teruk. Kita sebut orang yang terpilih, yang menjadi satu hukuman bagi dia. Bila Allah jadikan dia lupa menyebut nama Allah, itu tahu, dia tahu itu hukum Allah.
Ya Allah menjadikan orang ni tak sebut nama Allah itu kepada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, fadhkuruni azkurkum. Kamu sebut nama aku sebut nama kamu. Maka orang-orang soleh, orang baik, sentiasa namanya disebut oleh Allah. Sebab dia sebut nama Allah. Sebagaimana kata Thabit al-Bunani, aku tahu bila Allah menyebut nama aku. Maka murid ini keheranan. Macam mana Tok Guru tahu Allah sebut? Tak, Allah yang sebut. Kalau aku sebut nama dia. Lalu dibacakan ayat, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah namaku, nescaya aku ingat namamu. Tanda orang tu dekat dengan Allah, Allah jadikan dia sentiasa ingat nama Allah. Dan lupa paling bahaya, kita katakan lupa ingat nama Allah. Ini lupa tertinggi. Dan lupa kedua ialah lupa mati. Umur dah 63, lupa mati. Umur kadang 70, lupa mati. Lupa nak fikir mati. Masa lagi hidup ingat sarapan pagi ni apa, tengah hari nak makan apa. Dia tak ingat malaikat maut datang pukul berapa, bila akan datang. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak cepat, dia tak lambat, dia tepat datang. Maksud tepat datang apa maksudnya? Maksudnya tanpa kita inginkan waktu mana kita nak. Kita tak boleh tentukan kita mati bila. Ketentuan itu di sisi Allah. Tanpa lambat, tanpa cepat datang. Dan kadang kita tak tahu bila. Mungkin tengah kita kuliah mati, dengar mati. Dari kerana itu kita tidak mahu berada pada waktu, pada keadaan kita lalai. Jadi malang kalau orang yang umur 60 ke atas, khususnya umumnya kita manusia semuanya, tapi 60 ke atas lebih ditekankan. Bukan sekadar, bukan kita tekan, Rasulullah ni tekankan umur ini 60 ke atas, jangan main-main. 60 di atas selalu ingat mati. Ni kalau berjalan pun bawa kain kafan sekali, supaya ingat mati. Kalau itu cara yang boleh kita ingat mati. Macam mana kita nakalkan kata-kata para ulama, dia sampai umur 60, maka siapkan kafan di sebelahmu. Biar ingat ni tak, ni memanglah kita dah masuk 60, sebelah kita mesti sentiasa ada tertarik. Oleh sebab muda tertarik, tu dia minum tertarik, mana tertarik. Ataupun sebelah ni mesti ada gula-gula. Kecil mana ni gula-gula kena ada. Tapi kain kafan tak ada. Kan itu lebih dekat dengan kita berbanding penyakit datang. Tak tahu bila kita sampai umur 60, kematian lebih dekat daripada penyakit itu datang. Kenapa? Kalau kita mati pun orang kata dia dah tua, tu dia mati. Orang mungkin dah lupa penyakit kita. Even kalau kita penyakit, dan memang dah masuk 60-70, memanglah penyakit. Sebab Allah jadikan tubuh badan kita, makin lanjut usia kita, makin kita tidak mampu untuk menahan cuaca dunia. Sebab badan kita dah tak sesuai di sini, tak sesuai, maka kita mudah datang penyakit. Orang batuk ujung sana, kita pun boleh jangkit sini. Sebab badan kita sudah hilang kemampuan. Kerana kita bukan milik dunia, kerana kita bukan tempat di sini. Umpama tuan-tuan menyelam dalam air pakai gas oksigen, dia ada tempoh dia 15 minit, 40 minit. Bila kita melampaui tempoh tersebut, tekanan mula berlaku. Air mula masuk paru-paru. Kita mula macam hilang akal kita. Kalau terus nak menyelam, tak nak naik-naik, mati di situ. Kita kat dunia, macam kita duduk dalam air. Makin kita tu tekanan makin ada. Maka datang pelbagai penyakit. Kita jemput ke tak jemput, kita jaga ke tak jaga, dia datang. Sebab fizikal ini sudah lagi tidak sesuai. Kulit ini, badan ini tidak lagi mampu menahan tekanan dunia ini. Kerana kita bukan milik di sini, kita milik akhirat. Akhirnya kita pun jatuh longlai mati. Tak lagi bergerak, tak boleh lagi angkat mata dan tangan dan kaki. Dan masanya kita bukan berada di sini untuk berpindah ke negeri abadi. Maka ini kita kena faham. Suatu ingatan mati, khususnya saya katakan orang umur 60, hati-hati. Jangan ada hobi orang muda, jangan ada perangai budak-budak. Kita orang tua, kita orang yang sedang berada pada garisan penamat usia, kita orang yang sudah diberikan amaran berkali ganda, sudah diingatkan dengan pelbagai cara. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sudah ada depan mata kita. Kematian sudah menjadi perkara biasa yang akan kita dengar suatu masa nanti. Umur macam tu. Sebab itu jangan main-main. Inilah masa untuk kita selesaikan urusan kita dengan makhluk.
Jangan gaduh-gaduh. Perbaiki hubungan kita dengan orang yang ada hak dengan kita. Tunaikan segala hutang-hutang kita. Wa imma hutang ibadat, wa imma hutang duit. Selesaikan, pulang kepada Allah dengan tidak membawa beban dosa dan tidak membawa beban dunia. Supaya kita benar-benar selamat. Supaya benar-benar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka inilah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.